Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, grup kami akan membentang tugasan 2, 4 rancangan pengajaran harian bagi subjek kaedah mengajar. Sebelum saya meneruskan pembentangan RPH ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada Wan Muhammad Akif bin Wan Ahmad Sukri, saya sendiri Nur Alia Humaira binti Muhammad Noor, Afiqah binti Muhammad Najmuddin dan Aidalena binti Samsudin. Kumpulan kami akan membentangkan RPS bagi mata pelajaran matematik tingkatan 1 bab 9 iaitu topik poligon asas. Ada 3 subtopik yang akan kami bentangkan iaitu subtopik 9.1, 9.2 dan 9.3. Subtopik 9.1 akan dibentangkan oleh saya sendiri, kemudian diikuti oleh pembentang yang lain. Baiklah, RPS yang kami bangunkan adalah untuk mata pelajaran matematik tingkatan 1 Bestari, masa 9 pagi hingga 10 pagi, tajuk poligon asas, standard kandungan 9.1 poligon. Manakala standard pembelajaran, pertama, murid dapat menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan perpenjuru poligon aras rendah. 2. Melukis poligon, label bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel aras rendah. Aktiviti pada fasa pertama, murid akan ditanya tentang nama-nama bentuk yang telah mereka ketahui. Selepas sesi soal jawab itu, murid akan diperkenalkan oleh guru tentang poligon dan ciri-ciri poligon. Bahan bantu mengajar adalah pena marker. Nilai murni yang cuba diterapkan di sini ialah berkongsi pengetahuan, strategi PNP, kaedah menyoal dan membimbing. Aktiviti pada fasa perkembangan, yang pertama, murid akan diberi lembaran jadual poligon seperti lampiran 1. Kemudian, murid akan diterangkan bentuk-bentuk poligon menerusi laman web simulasi poligon berikut. Jadi, ini merupakan laman web untuk membantu guru mengilustrasikan bentuk-bentuk poligon. Contohnya, guru boleh menekan butang ini untuk menambah bilangan bucu poligon berserta nama poligon tersebut. Jadi, murid dapat memahami dengan jelas bentuk-bentuk poligon tersebut. Setelah murid ditunjukkan bentuk-bentuk bagi setiap poligon, seorang murid dipanggil untuk mengira berapa banyak bilangan bucu, bilangan sisi dan bilangan perpenjuru bagi segitiga. Kemudian, jawapan murid tersebut dicatatkan ke dalam jadual poligon dan aktiviti mengira bucu, sisi dan perpenjuru serta mencatat nilai-nilai itu ke dalam jadual poligon akan diulang sehingga bentuk dekagon. Alat bantu mengajar ialah laptop, pancaran LCD, pen marker dan lembaran jadual poligon iaitu lampiran 1. Nilai murni yang cuba diterapkan ialah murid teliti dalam membuat pengiraan, strategi PNP, simulasi kerana guru menunjukkan simulasi bentuk-bentuk poligon itu dan pembelajaran konstruktivisme. Akhir sekali, aktiviti bagi fasa penutup, murid akan membuat pemerhatian daripada jadual poligon. Kemudian, murid cuba menerbitkan formula untuk mengira bilangan perpenjuru daripada jadual poligon lampiran 1. Kemudian, murid berbincang dengan rakan tentang hubungan antara bilangan sisi, bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi poligon. Dan akhir sekali, murid merumus topik poligon dengan guru. Bahan bantu mengajar yang diperlukan ialah lembaran jadual poligon, iaitu lampiran 1, pen dan pen marker. Nilai murni di sini ialah memahami formula, berkomunikasi idea, bijak membuat rumusan berdasarkan logik. Strategi PNP yang digunakan ialah kaedah pembelajaran melalui pemerhatian dan perbincangan berpasangan. Strategi PDP ialah pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan bersepadu dan kecerdasan pelbagai. Nilai murni ialah berdaya tahan mahir, berkomunikasi pemikir dan bersifat ingin tahu.
Manakala kemahiran berfikir aras tinggi kebat menganalisis dan menilai elemen merentasi kurikulum, nilai murni, sains dan teknologi, pentaksiran, prestasi kemahiran, penilaian kendiri dan kertas pensil. Sebagai refleksi, kami mendapati 32 daripada 34 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran apabila diberi latihan pengayaan atau pengukuhan. Berikut merupakan laporan 1 iaitu jadual polikon. Justifikasi pemilihan aktiviti atau kaedah PDP bagi pemilihan aktiviti pada fasa permulaan pengajaran dan pembelajaran PDP ialah mengenal pasti polikon dan ciri-ciri polikon. Murid-murid yang kurang tahu mengenai polikon akan mendapat gambaran tentang topik yang mereka bakal pelajari hari ini melalui interaksi antara guru dan murid lain. Aktiviti dalam bilik darjah diteruskan dengan melayari laman web yang mendemonstrasikan bentuk-bentuk polikon dengan menayangkan pancaran LCD. Aktiviti ini dapat membantu pelajar menguasai topik polikon yang dirasakan sukar untuk dikuasai dengan menggambarkan bentuk-bentuk polikon itu secara langsung. Kemudian, murid-murid dipanggil secara rawak untuk mengira bucu, sisi dan penjuru serta mencatat nilai-nilai itu ke dalam jadual polikon. Setelah kesemua nilai-nilai bucu, sisi dan penjuru polikon telah diisi ke dalam jadual, murid akan membuat pemerhatian daripada jadual polikon itu. Hasil pemerhatian daripada jadual polikon itu dapat membantu murid untuk lebih faham dengan mendalam bagaimana formula polikon diterbitkan. Akhir sekali, murid berbincang secara berpasangan tentang hubungan antara bilangan sisi, bilangan bucu dan bilangan penjuru bagi satu polikon. Aktiviti ini adalah untuk melatih murid berkomunikasi kemahaman matematik mereka dalam bahasa yang mudah dipahami orang lain supaya berlaku perkongsian idea. Seterusnya, pemilihan kaedah. Pada awal sesi PDP, kaedah menyoal dan membimbing adalah paling sesuai untuk menilai sejauh mana pengetahuan asas murid tentang topik polikon. Ini kerana topik pembelajaran ini biasanya dirasakan sukar dikuasai oleh para pelajar. Jadi, guru mendapat sedikit gambaran tentang tahap kefahaman murid mengenai topik supaya dapat menyesuaikan cara penyampaian kandungan topik dengan kefahaman murid. Kaedah selanjutnya ialah pembelajaran konstruktivisme dengan memberi peluang kepada murid membina pengetahuan mereka sendiri apabila mereka cuba menyelesaikan masalah jadual polikon itu. Guru mengambil peranan sebagai fasilitator yang mengawal peranan dan interaksi antara mereka. Selain itu, pengaplikasian kaedah pembelajaran melalui pemerhatian dapat merangsang pemikiran murid untuk berfikir secara logik dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan metod pemerhatian, murid akan menganalisis data dalam jadual polikon itu untuk menampilkan formula polikon. Jadi, formula matematik yang mereka keluarkan hasil dari pemahaman mereka sendiri akan lebih bermakna berbanding formula yang dihafal semata. Saya serahkan kepada rakan saya untuk membentang RPS seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aideliana binti Samsudin akan membentangkan RPH yang seterusnya. Jadi, masih lagi subjek yang sama meneruskan standard kandungan 9.2 iaitu sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut keluaran segitiga. Jadi, standard pembelajaran yang terlibat adalah murid dapat mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segitiga serta mengelaskan segitiga berdasarkan sifat geometri iaitu aras sederhana. Dan yang kedua, murid dapat membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut keluaran bersebelahan, serta hubungan antara sudut keluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan suatu segitiga iaitu aras tinggi. Aktiviti pada fasa permulaan adalah
murid diminta untuk menyenaraikan semula jenis poligon berdasarkan bilangan sisi, memandangkan pada sesi pembelajaran yang lepas, murid telah mengenal jenis-jenis poligon berdasarkan bilangan sisi berserta bilangan bucu. Jadi aktiviti diteruskan dengan murid diperkenalkan dengan 6 jenis segitiga yang berbeza yang dikelaskan melalui jenis sisi dan jenis sudut beserta dengan sifat masing-masing dengan menggunakan aplikasi GeoGebra di parutan yang diberikan. Bahan bantu mengajar yang terlibat pada sesi permulaan adalah komputer riba, aplikasi GeoGebra dan juga slide pembentangan. Nilai murni yang terlibat adalah bersifat ingin tahu. Strategi PNP yang terlibat adalah pembelajaran berasaskan inquiry. Seterusnya, aktiviti diteruskan di tahap perkembangan. Murid dibahagikan ke dalam 4 kumpulan untuk sesi kuis ringkas mengenai sifat geometri bagi segitiga. Jadi soalan akan dipamerkan pada slide dan murid akan berbincang dalam kumpulan untuk menjawab soalan. Seterusnya, murid didedahkan dengan sifat sudut pedalaman dan keluaran bagi segitiga. Murid memerhatikan pergerakan titik pada aplikasi GeoGebra dan memahami konsep sudut pedalaman dan keluaran bagi segitiga. Seterusnya, murid akan mencuba untuk menentusahkan formula sudut pedalaman dan sudut keluaran segitiga. Jadi bahan bantu mengajar yang terlibat adalah aplikasi GeoGebra, komputer riba dan juga slide pembentangan. Nilai murni yang terlibat adalah kerja sepasukan dan berkomunikasi pemikir. Strategi PNP yang terlibat adalah pembelajaran berasaskan masteri dan juga kecerdasan pelbagai. Akhir sekali, untuk aktiviti penutup, murid diberikan lampiran soalan mengenai konsep sudut keluaran dan pedalaman bagi segitiga dan diminta untuk menyelesaikan soalan dalam tempoh masa 10 minit. Seterusnya, perbincangan soalan akan dibuat untuk menilai tahap kefahaman murid sama ada telah mencapai standard pembelajaran atau tidak. Jadi bahan bantu mengajar yang terlibat di sini adalah lembaran kerja. Nilai murni yang terlibat adalah berkomunikasi pemikir dan strategi yang terlibat adalah pembelajaran berasaskan masteri. Jadi di sini strategi PDP yang terlibat adalah pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan masteri dan juga kecerdasan pelbagai. Nilai murni yang terlibat adalah berkomunikasi pemikir, kerja sepasukan dan bersifat ingin tahu. Kemahiran berfikir aras tinggi yang terlibat adalah mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Elemen merentasi co-curriculum yang terlibat adalah bahasa Melayu, nilai murni, sains dan teknologi. Pentaksiran pula melibatkan prestasi kemahiran, penilaian kendiri dan juga kertas pensel. Akhir sekali, untuk refleksi, 32 daripada 34 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran apabila diberi latihan pengukuhan pada penghujung sesi kelas. Dan untuk justifikasi pemilihan aktiviti, pembelajaran abad ke-21, PAK 21, menekankan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Aktiviti dimulakan dengan sesi soal jawab antara guru dengan pelajar mengenai tajuk yang telah mereka pelajari. Seterusnya, aktiviti diteruskan dengan pengenalan tentang jenis segitiga, memandangkan pelajar telah belajar secara umum mengenai jenis poligon. Kemudian, kuis ringkas secara berkumpulan diadakan untuk memastikan pelajar berkomunikasi sesama mereka dan berbincang. Seterusnya, guru membentangkan tentang sudut pedalaman serta sudut keluaran bagi segitiga dan memerlukan fokus pelajar yang tinggi, memandangkan tajuk ini agak sukar difahami. Akhir sekali, pelajar diberi lampiran soalan untuk menilai tahap kefahaman pelajar. Untuk pemilihan kaedah pula, beberapa kaedah telah digabungkan sepanjang tempoh PDP iaitu pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan masteri dan juga kecerdasan pelbagai. Kaedah pembelajaran berasaskan inquiry sangat sesuai memandangkan pelajar telah belajar tentang jenis-jenis poligon berserta sifatnya. Maka pengenalan tentang jenis-jenis segitiga melahirkan rasa ingin tahu dalam diri pelajar. Seterusnya, pembelajaran secara masteri diaplikasikan untuk memastikan pelajar-pelajar mahir sesuatu subtopik sebelum beralih kepada subtopik seterusnya.
Kecerdasan pelbagai juga diaplikasikan memandangkan setiap pelajar mempunyai tahap intelektual yang berbeza. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Afiqah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiqah binti Muhammad Najmuddin. Saya akan menyambung pembentangan RPH bagi modul inovasi di bawah tajuk yang sama, iaitu poligon asas dengan standard kandungan 9.3, sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Di dalam bahagian ini, terdapat dua standard pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menghuraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi 4 dan mengelaskannya berdasarkan sifat geometri, iaitu arah sederhana. Dan yang kedua, murid dapat membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut pedalaman suatu sisi 4, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi 4, dan hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi 4 selari, iaitu aras tinggi. Dalam fasa permulaan, murid disoal oleh guru mengenai gambar-gambar berkaitan dengan bentuk sisi 4 dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, padang bola dikaitkan dengan bentuk segi 4 tepat, tingkap rumah dikaitkan dengan segi 4 sama, dan layang-layang dikaitkan dengan bentuk delayan. Kemudian, murid dijelaskan tentang standard pembelajaran baru. Bahan bantu mengajar yang terlibat ialah komputer riba, slide pembentangan, buku teks, gambar-gambar berbentuk sisi 4. Nilai murni yang ingin terapkan ialah bersifat ingin tahu, dan strategi PDP yang ingin digunakan ialah pembelajaran berasaskan inquiry. Dalam fasa perkembangan, murid diterangkan oleh guru sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi 4. Guru menunjukkan cara untuk mencari bilangan paksi simetri bagi segi 4 sama dan rombus. Kemudian, murid dibahagikan kepada kumpulan 4 orang. Mereka dikehendaki melengkapkan bilangan paksi simetri dalam lembaran kerja secara berkumpulan berdasarkan lampiran 1. Kemudian, mereka ditayangkan oleh guru video tentang pencarian hasil tambah sudut pedalaman suatu sisi 4 serta hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi 4 menerusi pautan YouTube ini. Terusnya, murid dijelaskan tentang hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi 4 selari atau rombus. Kemudian, mereka ditunjukkan satu contoh latihan yang berhubung dengan pembelajaran dan mereka perlu menyiapkan latihan ini secara berkumpulan berdasarkan lampiran 2. Sebelum fasa perkembangan tamat, murid perlu membuat pembentangan di hadapan kelas. Bahan bantu mengajar yang terlibat ialah komputer riba, slide pembentangan, lembaran kerja, video, kertas membentuk sisi 4, pen marker dan papan putih. Nilai murni yang diterapkan ialah kerja sepasukan, berkomunikasi pemikir, dan strategi yang digunakan ialah pendekatan bersepadu dan kecerdasan pelbagai. Sebelum kelas ini berakhir, hasil kerja pelajar dipantau dan diberi maklum balas oleh guru. Mereka bersoal jawab dengan guru tentang apa yang mereka faham berkaitan dengan sisi 4 dan guru juga menolong pelajar dalam membuat kesimpulan. Bahan bantu mengajar yang terlibat ialah papan putih dan pen marker. Nilai murni yang ingin terapkan ialah berprinsip dan berkomunikasi pemikir. Strategi PDP yang digunakan ialah pembelajaran berasaskan mastery. Kesimpulannya, strategi PDP yang digunakan ialah pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan mastery, pendekatan bersepadu dan kecerdasan pelbagai. Nilai murni yang ingin terapkan ialah berkomunikasi pemikir, kerja sepasukan,
bersifat ingin tahu, dan berprinsip. Tahap kemahiran berfikir aras tinggi yang terlibat ialah mengaplikasi. Elemen merentasi kurikulum EMK yang terlibat ialah sains dan teknologi, dan pentaksiran yang digunakan ialah penilaian kendiri. Selepas tamat sesi pengajaran ini, terdapat 32 orang murid daripada 34 dapat menguasai objektif pembelajaran apabila diberi latihan pengayaan atau pengukuhan. Ini merupakan lampiran 1 dan ini merupakan lampiran 2. Tugas-tugas yang ditunjukkan dalam lampiran ini perlu dibuat secara berkumpulan. Pemilihan aktiviti dan kaedah dibuat dan mempunyai justifikasi tersendiri. Pemilihan aktiviti yang pertama iaitu ketika fasa permulaan, guru menggunakan komputer riba dan slide untuk menyoal murid mengenai gambar-gambar berkaitan dengan bentuk sisi 4 yang dijumpai dalam kehidupan seharian. Proses pembelajaran ini dapat mengukuhkan ilmu pelajar kerana ianya pembelajaran berasaskan pengalaman. Yang kedua, aktiviti tayangan video tentang pencarian hasil tambah sudut pedalaman serta hasil tambah sudut pedalaman dan sudut keluaran bersebelahan suatu sisi 4 bertujuan untuk memberi gambaran dan pemahaman yang lebih jelas tentang hasil tambah sudut-sudut tersebut. Pemilihan aktiviti yang ketiga iaitu guru juga menggunakan teknologi untuk memaparkan contoh latihan yang berhubung dengan pembelajaran. Kemudian, murid perlu mengaplikasikan kemahiran itu untuk menyelesaikan masalah yang disediakan dan membuat pembentangan di hadapan kelas. Aktiviti-aktiviti yang telah disenaraikan ini dapat meningkatkan jati diri dan kerjasama pelajar dalam berkumpulan. Bagi pemilihan kaedah yang pertama, guru menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan empiri. Hal ini digunakan untuk mewujudkan pembelajaran aktif. Guru memulakan sesi seterusnya dengan menggunakan soalan. Murid disoal mengenai gambar-gambar berkaitan dengan bentuk sisi 4 yang dijumpai dalam kehidupan seharian. Jadi, pembelajaran berasaskan empiri ini dapat mencetuskan suasana dalam kelas. Seterusnya, kaedah yang kedua ialah kaedah latitudi. Kaedah ini bertujuan untuk melatih murid-murid mencari sendiri maklumat berkenaan bilangan paksi simetri sekaligus mengingatinya. Apabila mereka dikehendaki untuk melengkapkan bilangan paksi simetri dalam lembaran kerja secara berkumpulan. Dan akhir sekali, kaedah pengajaran rakan sebaya di mana sesi PDP dikendalikan oleh pelajar di bawah pengawasan guru. Apabila murid-murid menyelesaikan masalah yang disediakan oleh guru, mereka perlu membuat pembentangan. Tapi sebelum tu, pelajar tersebut mesti memahami masalah itu dengan teliti untuk mengajar rakan mereka. Jadi, menerusi kaedah ini, kemahiran pembentangan dan keyakinan murid dapat ditingkatkan. Sekian itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Akif bin Wan Ahmad Zukri. Hari ini saya akan membentangkan RPH saya tentang modul integrasi teknologi. Okay. Untuk RPH ini, saya memilih mata pelajaran matematik untuk tingkatan 1 Bestari pada masa kelas 2.30 petang hingga 3 petang. Tajuk yang saya pilih ialah poligon asas dan standard kandungan ialah 9.2, sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut keluaran segitiga 9.3, sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut keluaran sisi 4. Untuk standard pembelajaran, murid dapat yang pertama menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga iaitu aras tinggi.
Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 aras tinggi. Dan yang terakhir, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi 4 aras tinggi. Untuk aktiviti pada masa permulaan, aktiviti pelajar pada masa ini ialah pelajar diberi contoh soalan penyelesaian masalah oleh guru. Guru akan menyelesaikan masalah tersebut serta ditunjukkan cara pengaraan kepada pelajar. Yang ketiga, murid dibahagi dalam kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 4 ataupun 5 orang. Yang keempat, pelajar diberi soalan penyelesaian masalah berkaitan dengan poligon. Dan terakhir sekali, setiap kumpulan diminta untuk menyelesaikan masalah. Untuk fasa permulaan ini, bahan bantu mengajar yang digunakan ialah laptop, buku teks, gambar-gambar berbentuk sisi 4 dan laporan soalan. Nilai yang diterapkan ialah bersifat ingin tahu. Strategi PMP yang digunakan ialah pembelajaran berasaskan inquiry. Pada fasa perkembangan, setiap kumpulan berbincang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap kumpulan diminta untuk membuat penyelesaian di atas kertas mahjong yang diberikan dan 2 orang dari setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasil jalan kerja mereka berdasarkan soalan yang diberi. Dan bahan bantu mengajar digunakan pada fasa ini ialah lembaran kertas berbentuk sisi 4, pen marker, video, slide pembatangan. Memori yang digunakan kerja berpasukan, berkomunikasi dan berfikir. Yang tersedia yang digunakan ialah pendapatan bersepadu, pembelajaran berasaskan misteri dan kecerdasan berfikir. Dan akhir sekali, pada fasa bentuk, hasil kerja murid akan dinilai oleh guru. Guru akan memberi komen dan ulasan tentang hasil kerja murid dan akan membenturkan jalan kerja mereka jika ada kesilapan. Bahan bantu mengajar digunakan pada fasa ini ialah slide pembatangan. Nilai yang diterapkan ialah berprinsip berkomunikasi pemikir. Dan akhir sekali, strategi PMP yang digunakan ialah pembelajaran berasaskan inquiry dan pembelajaran konseptual. Strategi PMP yang digunakan sepanjang pembelajaran ialah pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan misteri, pendapatan bersepadu dan kecerdasan pelbagai. Nilai yang diterapkan sepanjang pembelajaran sesi ini ialah berkomunikasi pemikir, kerja berpasukan, bersifat ingin tahu dan berprinsip. Kamera berfikir aras tinggi, kebat ialah mengaplikasi dan menganalisis. Elemen merentasi kurikulum IMK ialah sains dan teknologi dan pentaksiran yang dilakukan oleh guru ialah penilaian kendiri. Untuk refleksi bagi kelas ini ialah dilihat sebanyak 30 daripada 34 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran apabila diberi latihan penggayaan ataupun pengukuhan. Ini adalah contoh lampiran soalan penyelesaian masalah. Ini adalah soalan bagi grup 1, soalan 2 bagi grup 2, soalan ketiga bagi kumpulan 3, soalan 4 bagi kumpulan 4, soalan 5 bagi kumpulan 5, soalan 6 bagi kumpulan 6. Untuk justifikasi, yang pertama ialah justifikasi pemilihan aktiviti. Aktiviti yang dipilih dan dijalankan ialah aktiviti menyelesaikan masalah. Aktiviti ini dimulakan dengan guru menunjukkan satu masalah yang berkaitan dengan poligon. Guru menunjukkan cara pengaraan serta menerangkan cara menjawab. Kemudian, para pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan di mana setiap kumpulan terdiri daripada 3 ataupun 4 pelajar. Seterusnya, murid-murid berbincang di dalam kumpulan tentang bagaimana untuk mencari jawapan kepada soalan yang diberikan. Setiap kumpulan dikehendaki menulis jalan pengiraan di atas kertas mahjong yang diberikan. Akhir sekali, setiap kumpulan perlu menghantar wakil untuk menerangkan jawapan mereka. Guru menilai murid-murid berdasarkan jawapan dan cara pengiraan serta penerangan mereka. Guru memberikan komen dan membuat pembetulan jika ada kesalahan. Bagi pemilihan kaedah yang digunakan ialah kaedah simulasi di mana guru memberikan satu situasi masalah yang mudah dan menunjukkan cara menjawab soalan tersebut. Kaedah ini dapat memberi sedikit kefahaman kepada para pelajar serta dapat mengaitkan masalah yang diberi
dengan konsep pembelajaran yang telah mereka ketahui. Selain itu, kaedah pemasaran juga digunakan pakai. Guru membahagi para pelajar di dalam beberapa kumpulan dan mereka saling berbincang antara satu sama lain dan menjawab soalan yang diberi. Ini akan menyebabkan para pelajar berfikir secara kreatif dan kritis serta dapat menggunakan teknik-teknik dan formula yang ada untuk menjawab soalan. Okey, sekian saja daripada kami. Terima kasih.